Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini bersama-sama dengan saya, Cikgu Roslina Muhammad dari SMK Zainab. Kita akan menjalankan eksperimen tingkatan 4, aktiviti 3.2, mengkaji pergerakan bahan merentasi tiub whisking menggunakan osmometer ringkas. Ini adalah alat radas dan bahan-bahan yang akan kita gunakan dalam eksperimen. Alat radas yang akan kita gunakan adalah kaki retort, gunting, tiub kapilari, pembaris, pica garis, pen penanda, jam randik dan bika. Manakala bahan-bahan yang akan kita gunakan ialah 30% larutan sukrosa, benang, tiub whisking dan air suling. Penyataan masalah bagi eksperimen ini ialah bagaimanakah molekul air meresap merentasi membran telak memilih, manakala hipotesisnya adalah molekul air meresap dari kawasan keupayaan air tinggi ke kawasan keupayaan air rendah. Pemboleh ubahnya pula adalah pemboleh ubah dimanipulasi adalah masa. Pemboleh ubah bergerak balas ialah kenaikan aras larutan sukrosa di dalam tiub kapilari, manakala pemboleh ubah dimalarkan pula adalah kepekatan larutan sukrosa. Langkah 1, ukur tiub whisking sepanjang 12 cm. Langkah 2, rendam tiub whisking dalam air selama 5 minit untuk melembutkannya. Selepas 5 minit, buka tiub whisking yang telah direndam tadi. Ikat salah satu hujung tiub whisking dengan menggunakan benang dengan ketat. Isikan pica garis dengan larutan sukrosa 30%. Langkah 4, isikan tiub whisking dengan larutan sukrosa 30% dengan menggunakan pica garis. Langkah 5, hujung tiub whisking yang satu lagi diikat kepada tiub kapilari dengan ketat. Langkah 6, bilas permukaan luar tiub whisking dengan air suling. Langkah 7, apit tiub kapilari kepada kaki retort secara menegak. Langkah 8, rendam tiub whisking dalam bika yang berisi air suling. Langkah 9, tanda aras awal larutan sukrosa di dalam tiub kapilari dengan menggunakan pen penanda. Gunakan jam randik. Langkah 10, ukur dan tanda aras larutan sukrosa di dalam tiub kapilari setiap 10 minit selama 30 minit dan catat keputusan dalam jadual. Selepas 30 minit, jadual menunjukkan keputusan yang diperoleh. Pada 10 minit pertama, aras larutan sukrosa di dalam tiub kapilari telah meningkat kepada 30 mm. Pada minit ke-20 pula, aras larutan sukrosa menunjukkan bacaan 54 mm.
Dan pada minit ke-30 pula, bacaannya ialah 70 mm. Plotkan graf aras larutan sukrosa melawan masa. Berdasarkan graf, semakin bertambah masa, semakin meningkat aras larutan sukrosa. Ini kerana larutan sukrosa 30% di dalam tube whisking adalah hipertonik terhadap air suling, atau keupayaan airnya lebih rendah berbanding dengan air suling di dalam bikar. Oleh itu, molekul air meresap masuk ke dalam tube whisking secara osmosis. Ini menyebabkan aras larutan sukrosa di dalam tube kapilari meningkat. Saiz molekul sukrosa adalah lebih besar daripada saiz liang pada tube whisking, menyebabkan molekul sukrosa tidak dapat merentasi liang tube whisking yang kecil. Hipotesis diterima. Sekian dulu eksperimen kita pada kali ini. Terima kasih.